banyak betul lah binatang-binatang itu Fiona. Ya, jap. Zaid, tadi saya ada baca satu komen ni daripada penonton kita kat rumah. Ni daripada Kasih Zafira Zulita. Okey. Dalam rumah macam mini zoo, ada hedgehog, musang pandan, sugar glider, tikus Belanda, hamsters dan kucing. Tapi sayang semua dah tak ada. Sekarang hanya ada 18 ekor kucing sahaja. Banyaknya. Tak ada apa. 18 ekor tu bagi dia tak ada apa. Tak habis lagi. Katanya lupa pula ada ular 2 ekor. Jangan risau, Zaid. Dia tak Bergerak. tak terbang. Bergerak okey ke? Okey ke? Bergerak juga terbang. Wow. Tapi lepas tu kan dekat bawah ada pula. Aisyah Muhammad kata, terbaiklah sis. Saya yang 4 ekor ni pun jenuh nak bagi kasih sayang. Mana yang kuat jealous? Mana yang pilih kasih? Tak boleh bayang kalau bela banyak binatang. Ini dia tidur. Apa nama ni? Ini namanya sugar glider. Ni? Sugar glider. Tapi bahasa Melayu kita panggil apa Sugar glider. Apa tu? Tak tahu kan Fiona. Saya biasa dengar sugar glider je. Alright, selain daripada itu juga Fiona, bila kita cakap tentang binatang-binatang dan sebagainya ni, kita tak tahulah. Menjaga, bila sebut menjaga ni maksudnya jaga betul-betul. Betul. Kita kena tahu macam-macam benda untuk kita jaga pada satu benda ni. Tapi kalau nak tanya kita, memang kita tak bolehlah nak jawab sebab kita tak ada ilmu-ilmu yang betul untuk guide anda semua. Jadi sebab itulah kita bawakan seorang pakar yang boleh jawab segala persoalan anda. Dengan itu, kita jemput Dr. Andika Kameswara, Dr. Haiwan. Selamat datang. Selamat datang. Good morning. Selamat datang. Selamat datang. Silakan duduk. Okey. Maaflah tak ada air di awal pagi ni. Okey, tak Nanti ada. bila kita pindah rumah baru kita punya air. Okey doktor, kita semua tahu yang esok kita akan menyambut Hari Haiwan Sedunia. Mungkin doktor boleh kongsikan bersama dengan penonton Berak Kopitiam, kenapakah penting untuk kita sambut Hari Haiwan Sedunia ni? Kenapa kita sambut? Okey, sebenarnya untuk kenapa kita perlu sambut Hari Haiwan Sedunia ni sebab Hari Haiwan Sedunia ni sebenarnya momentum untuk lebih mengingatkan kita kembali masyarakat ramai akan pentingnya untuk menjaga kebajikan animal dengan untuk lebih care lagi dengan animal itu sendiri sebenarnya. Okey, mungkin ada di antara mereka yang kat rumah akan terfikirlah kenapa pentingnya kita kena jaga haiwan. Why is it important to take care of animal? Okey, kenapa penting untuk jaga animal ni? Sebenarnya animal ni adalah sesuatu yang dekat sebenarnya dengan kita. Dekat dengan kita maksudnya dia akan selalu kontak dengan kita dan perlu untuk dijaga secara kesihatan, secara penjagaannya supaya dia lebih baik lagi dan tidak menimbulkan sesuatu yang kurang menimbulkan kesan maksud saya untuk kehidupan kita lah. Tapi itu kan doktor, saya nak tanya doktor kan, sebab yelah kita tahu tak semua orang dia selesa ataupun dia suka dengan haiwan ni kan. Ada tak cara macam kalau macam usia-usia yang dewasa-dewasa macam kita, dia macam okey lah, aku nak suka binatang ni, ada cara tak macam peringkat awal ke memang benda ni tak boleh dipaksa? Okey, sebenarnya untuk animal ni sendiri bergantung dengan minat individual sendirilah. Okey, ada mungkin certain orang lebih berminat kepada animal yang berbulu. Ada mungkin yang tak boleh dengan animal berbulu. Contoh dia ada allergic macam tu. So ini depend kepada individu itu sendirilah. Okey. Yang ini sebenarnya tak menjadi persoalan mana-mana saja yang diminati, tetapi penjagaan yang paling utama dalam hal ini sebenarnya. Apapun yang dibela oleh orang awam lebih kepada komitmen dan cara menjaga. Yang ini kena banyak study sikitlah kalau nak menjaga, macam mana cara menjaga, dietnya macam mana, habis tu habitnya macam mana, behavior dia macam mana. So untuk animal tu sendiri dia akan lagi terjagalah kalau masyarakat tu sendiri tahu tentang animal tu. Tadi kan sebenarnya masa mula-mula di awal rancangan kita ada tanya penonton mereka apakah antara haiwan peliharaan yang mereka ingin bela. Saya risaulah sebab Zaid tadi bagi idea kepada penonton kita, katanya takut mungkin penonton kita ada cita-cita nak bela kangaroo. Jadi ni nak tanya doktor ni sebenarnya binatang apa yang kita boleh bela dan tak boleh bela? Ada kan yang boleh dibela dan tak boleh dibela? Ya.
Sebenarnya untuk animal yang perlu dibela, boleh dibela, memang ada beberapa animal yang memang boleh dibela. Yang ini boleh dirujuk kepada perhilitan atau aturan dalam negara sendiri, mana-mana animal yang di bawah di bawah akta yang boleh dibela memang akan boleh dibela, tetapi ada yang memang tak boleh dibela. Yang ini kita tak boleh untuk paksakanlah sebab contoh animal-animal yang dilindungi selalunya macam dusky, monyet. Monyet. Okey ya. So yang itu memang dijaga akta, tak boleh bela sebab satu ialah dia lebih kepada takut terpupus. Ya, pupus selalunya macam tu. Itu contoh salah satulah. Yang kedua mungkin ialah mungkin ada yang berminat untuk bela wild animal, contoh harimau contoh kan. Yang itu pun di bawah akta. Tapi ada banyak animal-animal yang lain sebenarnya yang boleh dibela. Okey, cumanya untuk membela ini sendiri kita pun perlu merujuk kepada perhilitan juga, mana-mana yang memerlukan lesen dan mana-mana yang boleh tanpa lesen. So itu pun perlu diambil kira lah. Tapi kalau okey, pengalaman doktor sendirilah kan, sebab kalau biasanya haiwan-haiwan ni of course lain haiwan lain penjagaan dia. Haiwan manakah, haiwan peliharaan manakah yang paling senang untuk dijaga? Mungkin nanti birthday Zack boleh bagi Zack satu. Boleh. Paling senang dijaga dulu. Okey, sebenarnya animal yang paling senang dijaga tu depend sebenarnya dengan individual sendiri sebenarnya. Maksudnya kalau dia suka dan komitmen tinggi dengan animal tu, apapun animal tu dia akan selesa dan tak merasa berat lah sebenarnya. Tapi kalau ditengok dari sisi susah tak susah tu, yang paling mudah contoh ikan. Okay, ya. Untuk penjagaan ikan memang mudahlah. Dia dalam satu tank dan hanya dibagi makan saja dan jaga air saja. Itu simple lah. Saya sangat setuju dengan Doktor Dika. Tahu sebab apa? Saya saja je nak tengok kan. Maknanya doktor ni memang pakar. Saya seorang yang tidaklah power dalam benda haiwan. Memang betul, saya pun beli ikan. Itu je lah kira paling gangster saya boleh buat lah. Zat, ikan apa? Ikan tanya ikan mula, tak tahu nak jawab. Dia cakap ikan lah. Tapi betul, saya tahu kalau macam kita kan, beragama Islam kan, kita tahu kalau even kita membuat kebaikan kepada binatang ke manusia kan, dikira satu sedekah, benda baik lah. Jadi saya memang, bukan saya benci haiwan ni, saya suka, tapi tak berani. So antara binatang yang paling mudah untuk saya jaga adalah ikan lah. Kan? Jadi apabila kita sebut tentang banyak haiwan yang kita ada, ni saya duduk pandang kiri kanan dan belakang ni sebab saya takut hari terlepas. Saya nampak cameraman tadi dia ambil yang dekat sangkar tu kan. Saya nak tanya, macam mana kita nak ada keyakinan dalam memelihara haiwan ni? Sebagai contoh kan, ada setengah orang diingat dia bela sesuatu haiwan, dia bela haiwan tu, dia tak apa, haiwan ni okey, kita kena sayang dia. Macam mana kita nak tahu, nak dapat that first touch yang pertama tu? Okey, sebenarnya kalau untuk kesan pertamalah dengan animal itu sendiri, mana animal yang nak kita bela, kita rasa selesa. Betul. Animal mana yang kita nak bela, sebenarnya pertama sekali kita tengok dari diri kita sendirilah. Contoh, kalau kita ada keberanian sikit untuk masuk ke eksotik, contoh ular atau apa, dan selesa, tak ada takut untuk itu, kita boleh untuk bela lah. Tapi kalau sekiranya kita ada ketakutan tersendiri untuk memegang animal itu sendiri, maknanya komitmen untuk itu tak cukup. So kita akan ambil ke animal-animal yang mungkin lebih selesa lah untuk kita sendiri. Contoh burung macam tu kan. Okey. Alright, Fiona. Okey. Ini dia bearded dragon. Ini pun sebenarnya antara haiwan peliharaan Fiona suka. Sebab Fiona suka dia punya badan dia lain macam sikit. Dia macam duri-duri sikit. Sebab itulah namanya bearded dragon. Tapi kan, doktor, betul ke macam orang katakan, kalau kita dengan binatang, kita jangan ada tunjukkan perasaan takut. Sebab binatang boleh rasa dan
akan berlaku macam binatang tu akan mungkin attack kita ke? Saya tak takut, Fiona. Tak takut. So, ni mungkin tips untuk bagi mereka yang ada perasaan takut. Sini pula. Okey, sebenarnya untuk animal, apapun animal itu sendiri, sebenarnya memang kita perlu confident. Kalau kita confident untuk memegang animal itu sendiri, tak ada rasa takut tadi, animal pun rasa selesa dengan kita sebenarnya. Kadang kalau kita tak confident, animal mungkin nampak pergerakan kita yang agak ekstrim sikit takut, dan animal pun biasanya terkejut. Alamak, saya Kalau kesian dia lah. terkejut, Saya kesian dengan burung boleh tidur. dia akan lebih Dia ngantuk. rasa tak selesa lah macam tu. Okey. Macam ni. Ni kan. Dia marah, dia garang sikit. Dia memang setiap pagi tadi dia mengamuk-ngamuk. Dia bad mood. Bukan kita tak nak pegang. Nampak kalau level Dr. Andika pun dia berjerit dah gitu. Kalau saya ni tanta dia ajak geng-geng dia datang tembak kan. Okey, doktor. Haiwan ni kira kita tahu pelbagai jenis lah kan. Kalau Dr. Andika secara peribadi kan. Doktor ni kira dia doktor haiwan lah kan. Mesti kita tahu nak merawat dan sebagainya. Ada tak yang macam paling susah kali? Sebenarnya yang paling susah tu dia dari segi saiz. Kalau untuk kita lah secara pengalaman lah ya. Kalau animal dengan saiz yang lebih kecil, dia biasanya mudah kita handling. Tapi kalau animal-animal yang kita perlu handling yang besar, jenis contoh macam gajah atau Kura-kura ni? Ya, itu kura-kura. Macam unta. So, itu memerlukan satu facility lah. So, agak susah untuk kita handling. Itu saja sebenarnya. Okey. Ni kenapa ni, doktor? Okey, ini milah namanya. Milah ni tortoise yang secara dalaman nampak kita buat X-ray, di dalam ada benda asing lah. So, benda asing tu kita keluarkan time tu. Okey, inilah sebab itulah macam berita-berita yang kita nampak kan, jangan buang plastik merata-rata antara sebabnya. Yang ini kenapa pula? Kalau yang ini burung dengan ada accidental lah. Jadi owner bagi makan dengan feeding tube tu termasuk ke dalam. So dia tertelan lah. So untuk kes macam ni selalunya kita akan keluarkan secara operation. Dr. Andika, saya nak tanyalah kan, doktor jadi vet ni, doktor vet sebab minat ke atau ada orang suruh ke apa? Memang sebab minat. Memang sebab minat. Sejak daripada kecil. Saya minat animal memang dari kecil dan yalah saya banyak tumbuh kembang saya kebetulan memang banyak dengan animal dekat rumah time masih kecil dulu. Okey. Dekat sini saya nak baca tau. Okey, dia kata daripada Haris Hashim dia cakap baru tengok Fiona pegang bearded dragon. Terus lari pergi dapur takut. Itu awak dekat rumah. Saya dekat sebelah ni dapur pun tak ada. Lari gimana? Doktor, terima kasih banyaklah doktor kan. Tapi saya nak bagi tahulah doktor kan. Saya sangat menghormati orang yang menghormati haiwan. Sebab apa tak? Dia bukan satu benda yang susah, bukan satu benda yang senang. Jadi kepada penonton-penonton dia nak tahu lebih lanjut, nak tahu aktiviti Dr. Andika dengan haiwan dan sebagainya, mungkin boleh kongsikan Instagram ke Facebook ke? Okey, mungkin boleh ditengok FB Andika Kameswara atau boleh juga dekat SS14 Animal Clinic. Biasanya kita akan ada selalu dekat situlah. Alright. Baiklah, terima kasih doktor. Kalau anda semua ada sebarang pertanyaan mengenai haiwan peliharaan anda, boleh ajukan soalan anda kepada Dr. Andika sendiri. Baiklah, kalau anda lihat tadi kita dah perkenalkan kepada anda bearded dragon. Lepas tu doktor pun ada cerita sikit tentang peliharaan yang ada bulu-bulu macam burung, kucing kan, tikus, juga glider.